Salamnya tinggi, bahasa sastrawan tu tinggi bahasanya. Apalagi menjadi hilang bagi sakit baca. Yang mulai je li. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-mu'allif wa hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca bawahnya ta'rif ilmu tauhid. Ta'rif artinya pengertian. Bahasa mudahnya arti ilmu tauhid. Apa arti ilmu tauhid? Ta'rif artinya pengertian. Baik sebesar kita harus hati-hati lah kalau ada orang membuat ilmu, menjajah ilmu yang boleh menarik minat pada ilmu ya. Si diminat oleh orang, tapi orang pandai oleh kena pandai narik hati jadi orang terminat. Ilmu tu, ilmu makrifah tu nya satu aja, iaitu ilmu tentang ketuhanan. Ia digalakkan makrifah, artinya mengenal. Orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu makrifah yang nama al-arifu billah, orang arif tentang Allah, orang arif tentang Tuhan. Padahal kita biasa ilmu hitam. Madah ilmu hitam kita ya ilmu apa, makrifah. Jadi kita yang tadi ariflah tentang ilmu hitam kita, bukanlah Tuhan arif kita yang betul. Al-arif artinya orang yang arif tentang kajian tentang ketuhanan tu. Apabila kita sudah arif, ilmu kita mesti ada sanad silsilahnya. Sini tujuannya ngepong mitanya ngagak Nabi, ngagak para wali, ngagak para sahabat, ngagak faridah, ngagak pada tabi'in. Sianya. Jadi kalau sini tuju, kalau sini tuju Nabi, ya bukan ma'rifah. Jadi hati-hatilah. Kalau nak belajar ilmu kedai, jangan kita jual lesen perkataan ma'rifah macam ni. Belajar je lah kalau nak belajar. Tapi jangan oleh kena nak menjajah ilmu ni, dipolah nama aja. Orang ahli tahu baik kalau ilmu ma'rifah. Siapa nama syekh kita ya? Syekh tertinggi kita, Al-Arif Billah ya. Si tahu. Bila dah tahu, sini silsilahnya, sanadnya sini. Macam ilmu tauhid itu ada sanad tu kena, ada sanad kita akan belajar. Habis itu kena kita dibaca sanad ya kena. Jangan belajar dengan apa namanya Ustaz Zul ya. Ibu sanad sebut nama tu sampai kepada Abu Hasan Asy'ari. Kalau kita ngajar kedai juga, bayar kawan belajar putus sampai si dapatnya macaya. Laki kelas akan macaya kalau. Bila kan jawab baru lah. Sambung lagi sanad. Persanad. Bila sampai ke Abu Hasan Asy'ari, sampailah ya para nabi insya-Allah. Ta'rif ilmu tauhid ini. Ilmu tauhid itu adalah umpama himpunan. Misal himpunan pakar-pakar yang diiktikadkan dari segi agama, yang diambil daripada dalilnya, yang diyakini. Ilmu tauhid adalah umpama atau misalan himpunan tempat bergerombol semua pakar-pakar yang diiktikadkan daripada segi agama, yang diambil daripada dalilnya. Apa dalilnya? Daripada Quran, daripada hadis, yang cukup diyakini oleh orang. Ilmu ini membicarakan tentang zat Allah Ta'ala, sekadar yang wajib bagi dirinya, yang mustahil baginya
dan yang harus baginya. Kita mempelajari tentang Tuhan tu, tentang zat Tuhan ya, si boleh kita bicara panjang-panjang. Sekadar yang wajib. Sebab apa? Kalau kita memikir tentang ketuhanan tu, si mampu tak kita hamba nak mikir. Sikit je boleh. Ilmu ini membicara tentang zat, tapi tentang sifat boleh. Tentang zat tak boleh. Tak boleh dibaca panjang-panjang. Payah. Kita disuruh belajar cukup 20 atau 13. Kalau panjang galak takut kita seolah-olah menyelidik rahsia ketuhanan. Kena nak mampu. Akhirnya kalau kita akan tergoleng daripada orang yang melakukan syirik. Kena Nabi beri pesanan tafakkaru fi ala illah. Tafakkaru ala illah. Artinya berfikirlah kamu tentang nikmat Allah. Boleh fikir. Nikmat kita Tuhan beri kita akal, beri kita sihat, beri kita ilmu, beri kita rezeki, beri kita rezeki anak, rezeki isteri. Ya boleh. Tentang kejadian alam tu, ilmu pertanian, ilmu perikanan, ilmu peruratan, ya boleh. Ya nikmat ya. Tapi dirinya wala tafakkur fi dzalik. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah si mampu. Yang kita coba nak berfikir zat Allah. Kita pun mesti mampu. Cuba kita tu, seperti tanya kita awak. Pernah kita nanggar muka kita ampun. Orang dah pernah je pemula ya. Pernah kita nanggar macam ni laras muka. Haji Saidi pernah nak nanggar mukanya pun. Si pernah. Masa terang si pernah. You si pernah. Nanggar muka dia pun makan wasitah. Tak tahu pantaran cermin. Tai cermin bukan tanpa nanggar. Bermakna kita si pernah nanggar muka dia pun. Tanyakan orang. Tanyakan. Tentu orang dah akan terkejut dengan. Bukan si pernah. Memang si pernah. Kecuali kita pakai cermin. Tengah nampak muka aku bedanya. Boleh masuk kita lebat, kasi lebat kah? Hidung kita fenyak, iwa kita mancung. Sana. Dia nama wasilah. Pantaran cermin. Kita nak pakai tak. Dia sialah nara. Apalagi nak langgar Tuhan. Langgar muka dia pun bersih pernah. Bayar orang komunis betul. Orang komunis mana? Benda yang seadar, ia si perlu dia. Ia si ada. Orang komunis betul. Orang komunis buat tauhid. Kalau kita Islam tu, suah nak muka. Tanya pernah nak muka dia pun. Si pernah. Punya pada pernah paling gila. Oh, tentulah aku pernah nak aku pakai cermin. 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 Bingkahnya apa? Air rasa di depan dia. Pakainya cermin tu muka rasa kan. Si nampak lagi belah dapatlah muka kita tengok atas dia. Rasa nak ya. Air rasa ya. Air ya. Jadi bermakna apalagi kita nak memikir zat Allah. Apalagi kita nak langgar otak kita. Siapa nak kita langgar otak? Ada kita langgar otak orang otak aksiden. Dia langgar kan. Otak orang otak dia buat siapa nak kita langgar. Ya mudah lagi hal muka tadi. Jadi itu yang ada membicarakan tentang zat Allah Ta'ala sekadar yang wajib bagi Allah, sekadar yang mustahil bagi Allah. Nya tu nya Allah ya. Nya apa kan ini saya tadi bukan nya kita. Ilmu ini membicarakan tentang zat Allah Ta'ala sekadar yang wajib baginya. Bagi siapanya? Nya Allah. Sekadar yang wajib bagi Allah, sekadar yang mustahil bagi Allah, sekadar yang harus bagi Allah. Ya, sikit. Demikian juga pada sekalian Rasul. Kita juga disuruh juga mengkaji tentang sifat Rasul. Dan segala yang perkara yang didatangkan seperti hari kiamat. Wajib kita percaya. Siapa yang berita ayat Nabi dan lain-lainnya banyak lagi. Dan faedah bagi yang mengetahui ilmu ini ialah mendapat
kemenangan. Kalau kita dapat mempelajari, oh insyaAllah orang dapat kemenangan dunia akhirat. Dan keberuntungan selama-lamanya, beruntung selama-lamanya. Dengan syarat kita pelihara iman kita. Pelihara. Sehingga kita mati dalam keadaan beriman. Jangan dirubah lagi. Apa yang terjadi, maka kita jangan jual iman kita. Jangan alih iman kita. Terus beriman. Ini nama kita. Kalau nanya, apa sekadar yang wajib ya? 20 sifat yang wajib. Ada ulama mengatakan 13 sifat yang wajib. Apa sifat harus bagi Rasul? 4. Siddiq, amanah, boleh potanah. Ya, silapan kita nak mengungkap macam ni sifat-sifat semuanya. Silapan apa yang diceritakan oleh para sahabat dia aja dapat kita ketahui. Katanya tadi. Kemudian Rasul yang membawa berita tentang hari kiamat wajib kita percaya. Pokoknya ada faedah bagi yang mengetahui ilmu ini ialah mendapat kemenangan. Apa itu kemenangan? Kita syirik. Berarti kemenangan ya. Orang yang syirik, orang yang bukan kemenangan, dia kalah ya. Kalau nanya apa arti kemenangan tu? Orang yang dipelihara Tuhan tidak melakukan perkara yang membawa kepada syirik, kepada musyrik. Artinya orang nanya kelak. Dan keberuntungan selama-lamanya. Keberuntungan artinya kita rugi selama-lamanya. Malah kita dapat melagak diri kita, melihara keluarga kita apa. Kalau kita ada faham, kita dapat nunjuk ilmu itu dengan orang untuk memelihara orang ya, supaya jangannya melakukan perbuatan yang boleh menyentuh perbuatan, perkataan atau etikat yang membawa kepada menyentuhkan Tuhan yang menjadi. Alhamdulillah. Kami ahli kecil makanya kan sudah awal di pelagar orang tua macam ya. Si sempat kita belajar ilmu jadi si sempat. Kalau kita si belajar kena ya, nak ialah kadang-kadang ada teman saya nama Cikgu Ruzni namanya. Dia suka belajar ilmu hitam. Untuk belajar habis dia kain bajunya. Pakainya mari guru ilmu hitam. Tanya dia apa ni? Kain perekat nak baru hilang kau. Ada situ curi wang katanya. Dia mari guru mengajar ilmu orang ilmu hitam isi yang mahal mintanya, dia minta baju, minta kain, minta songkok, minta indah. Kalau ilmunya kena ya keadaan. Ya arti ilmu tauhid ini Baik. Tarif agama. Apa arti agama? Agama tu bukan bahasa Melayu. Tu ambil daripada bahasa lain tu, bukan daripada bahasa Arab. Perbezaan dengan tauhid tadi. Agama ialah ibarat atau misalan daripada himpunan segala hukum yang dihantar, yang diletakkan oleh Allah Ta'ala kepada sekalian hambanya yang mukallaf. Kita itulah atas lidah Rasulnya. Ilmu ya diturun Tuhan kepada Nabi, Nabi menyampaikan menggunakan lidahnya. Apa jadinya? Yang membawa kebajikan yang berkekalan kepada mereka. Yang itu agama itu. Tempat himpunnya semua ilmu-ilmu tu, ilmu Quran, ilmu apa aja ilmu tu, semuanya ya dinamakan agama dihimpunkan di sia, digerumuk di sia. Yang dihantar ke diwahyu oleh Allah kepada sekalian hambanya untuk kita. Tapi yang nyampainya Nabi. Kita si dapat. Tanpa Nabi hantar para sahabat pun si mampu mengajar kita. Sahabatnya yang dengar dari Nabi. Nabi yang beritahu mengajar. Kalau sampai keluar kita kena ikut. Yang disebut dalam bahasa Arabnya din. Hanya diterjemah dalam satu artinya agama. Din itu artinya merupakan suatu ilmu yang menjadi pola hidup kita. Contoh hidup semuanya bersandar dengan agama. Makan minum kita masih agama, hidup kita berlaki bini masih agama, hidup kita berkeluarga masih agama, hidup kita bernegara atau masih agama. Jadi digilakan ia makan din nama nak daya. Banyak Islam tu
Apabila merintah selamat orang sebabnya ada agama. Orang lain yang si ada agama itu, si selamat orang di bawah perintahnya. Ajak-ajak kita ditindas, dizalimnya, disakitinya. Tapi Islam tak. Kerana Islam itu ada agama. Siapa orang berlindung di bawah negara Islam, orang yang akan selamat. Malah Nabi mengingatkan, jangan ganggu harta orang kafir yang di bawah naungan Islam. Ini yang makan apa namanya? Kafir zammi. Kafir zammi itu jangan diganggu. Jika berdosa juga kalau kita curi barangnya, jangan curi. Itu boleh kita ada. Itu harta orang kafir. Kenapa kita curi makan ayamnya, curi telurnya? Tak boleh. Kan itu orang Islam. Kecuali kalaunya tadi harawi, kafir yang bercita-cita nak memerang kita. Ya kafir ya memang disuruh kita menggugat kekuatannya, hartanya pendek boleh kita kacau supaya sebenarnya jangan kuat. Menyaklah si dikacau katanya akan kuat, makin kuat akhirnya akan nindas kita. Ada kafir zammi, ada kafir mu'amman. Mu'amman tu yang bersempadan kita, yang beringat kita tu berbaik-baik aja, bersaudara, jangan berperang. Yang mu'amman minta aman. Ada kafir ma'ahad tu berjanji. Macam-macam nama sifat kafir ya. Kafir yang paling dahsyat kafir harabi. Kafir yang nunjuk taringnya bila-bila masa untuk berperang kita, menggugat politik kita. Macam dari siang ya tambah harabi ya. Tidak betul, mesti tak yang merintah. Memang kuat tindasannya. Makanya Allah Ta'ala tu si lama, berapa lama ngaji di Buah Mahathir dalam Lancor? 2 bulan. Tentunya si bagus. Awal ni dah si bagus. Nya si orang angkat jadi menteri dah apa katanya. Munya nanggar Najib punya asmah kena jail. Cukup. Dia ganti jadi menterinya. Ini betul macam ya. Hal salah kan. Si boleh kata. Jadi mana tutur keadaannya sebagai pemimpin dalam DAP ya, menggugat keselamatan negara boleh. Dia suatu perkara boleh menjadi isu pengusuhan jadinya. Kita hati-hati. Agama itu adalah ibarat contoh atau teladan daripada himpunan segala hukum. Agama ada fiqh di sia, ada tasawuf sia, ada tauhid sia. Ilmu agama semua berkumpul di gelar agama. Berapa belas macam ilmu semua berkumpul di sia. Kemudian tanda beragama. Situ ulama tu murid peringatan tanda beragama ada 4 tanda beragama. Situ 2 sebelah ya 2, jadi 4. Suruh saya tanya kawan wadahnya udah beragama, tanya nganya. Segala tanda beragama itu ada 4. Kalau kurang daripada 1 daripada 4 ya belum cukup, belum seimbang agamanya. 1 sah i'tiqad. Artinya i'tiqadnya sah, hatinya sah, cakapnya sah, perbuatannya sah, iaitu jazam. Apa dia tahu? Pasti dengan apa yang diiktikadkan oleh ahli sunnah. Siapa ahli sunnah tu? Para nabi. Apa yang diiktikad oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia yang ada kepada kita, ahli sunnah. Situ singkah wal jamaah. Nabi itu siapa ahli sunnah? Ya Nabi kita lah ya. Rasul ya, Nabi kita. Dengan apa yang diiktikadkan oleh ahli sunnah. Siapa ahli sunnah ya? Nabi Muhammad SAW. Jadi harus iktikad kita sama apa yang diiktikad Nabi, yang diiktikad kita. Yang tinggi 1, bahawa sah iktikad ya. Kedua, benar. Benar kasat, benar niat. Iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Apa ibadat yang ditunjuk ajar oleh Nabi
mesti dilaksana dengan ikhlas. Itu kita akan ingat kepada ikhlas. Itu je. Ada ilmu lagi berapa tu kelak kita ingat. Kadang-kadang orang kita kalau si belajar agama, si belajar akhlak atau tasawuf tu, ikhlas tu dimain-main. Kadang-kadang untuknya memotivasi bahawa kerjanya betul. Nabi memberitahu ikhlasnya bukan kerja kita, ikhlasnya kerja Tuhan. Ada hadis Nabi katanya, al-ikhlasu, ikhlas itu sirrun, satu rahsia, min asrari, dari rahsia-rahsiaku. Jadi orang tu kita ikhlas, wah dia tu dah tahu yang rahsia Tuhan, dalam ilmunya, nak boleh. Al-ikhlas, ikhlas itu sirrun, satu rahsia, min, daripada asrari, rahsia-rahsiaku, kata Tuhan. Macam ni yang kata Tuhan, istauda'tuhu, aku letakkan ikhlas itu, aku beri, itu bukan Tuhan dia. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu, di atas hati orang yang aku cinta. Kita tu harap kita minta dicinta Tuhan lah. Minta dicinta Tuhan. Ada tak Tuhan menyertakan ikhlas di sini? Apa katanya? Qalba man ahbabtuhu min ibadi. Dan aku letakkan rasa ikhlas itu di hati hamba-hambaku yang ku pilih daripada hamba-hambaku. Jadi kalau kita mengingat kita untuk kita hadiah kita, habis cukuplah. Untuk pen hadiah kita, untuk pen ikhlas. Tahulah dah kita udah. Ada alamat Tuhan beritahu kita ikhlas kah? Si ada. Ya kita beri duit, beri bekas, beri pangan uang. Si pada ikhlas. Itu hadiah sayang kita. Atau itu sedekah kita cukup. Itu Tuhannya madah. Apa kata hadis ya? Al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah satu rahsia dari rahsia-rahsiaku. Istauda'tu, aku letakkan ikhlas itu qalba man ahbabtu, di hati orang yang telah ku cinta. Min ibadi, daripada hamba-hambaku. Makanya sudah tetap kalau kita orang besar, orang tua, mari tua kata ya, kita kalau kita betul-betul ngobek luar tetang kita. Tahu nak je orang tu. Macam dirinya dapat ikhlas dari Tuhan. Kerja Tuhan tinggi ya, ikhlas tu tinggi. Tinggi. Kadang-kadang orang kan untuk mengukuhkan kebaikan, kita tambahnya kata tu ikhlas biasa. Kadang-kadang envelope hari raya ikhlas. Dari itu. Betul ya, nanda awak ya cetek ilmu adabnya. Adab dengan Tuhannya cetek. Otak pendek gila ilmunya terhadap Tuhan. Itu tu Allah baca. Ini apa dah? Itu ya. Ini kita ya. Baiklah tu. Kita asal lagi kita habis. Tanda agama yang ketiga apa? Menyempurnakan janji. Ingat kalau kita berjanji, janji jangan disalahgunakan janji. Selalu mungkin. Tapi kalau kita berjanji, ada perkara yang menggugatkan janji siapa itu ni, beritahu awal. Sesiapa datang, memang saya berjanji kita mana datang, tapi saya terganggu ada tu yang menggugat tu. Ada jadi wahai si nunggu kita. Jadi mesti pada. Jangan sampai kita tidak pernah janji, lalu kita diam aja. Jadi orang yang berjanji itu tu nunggu. Daripada ya pun tak, daripada hendak pun tak boleh. Ia panggil orang beragama menyempurnakan janji, iaitu mengerjakan segala yang disuruh, yang dijanji. Apa dia dijanji, dia kerja. Dia tanah beragama, jangan janji itu tak boleh. Mesti kita madahan. Kita madah. Malam tu rumah kami ada tahlil, minta kita datang. InsyaAllah saya akan datang. Walaupun kita ada berjanji. Si dapat datang, telefonlah. Atau
ada orang lain utusan, padahalnya kalau saya datang kena ada keuzuran. Jadi apa mana janji kita ya sudah dijelaskan. Jangan diam aja. Apalagi kalau kita orang penting. Jadi saksi, jadi apa kan. Keempat, tidak melampaui sekatan. Itu lawan nomor 3. Apa itu tidak melampaui sekatan ya? Tidak meninggalkan segala yang dilarang. Nak ditegah, ya apa nama, masih ditinggal. Lagi berani juga nak berjudi. Bisa kita kan, bahawa ada jangan berjudi, main nombor ekor, bercuri juga yang main nombor ekor. Buang kali nak kena. Ya. Orang boleh nombor ekor, ya mana agamanya si betul, kurang nombor 3, nombor 4 ni si betul. Besar gangguannya. Orangnya sudah berhenti minum arak, tapi minum juga. Pada minum kan dilarang. Sekatan iaitu meninggalkan segala yang dilarang. Ada senanya para ulama, yang paling berat katanya nombor 4 tu. Kalau mengerjanya suruh boleh. Kita boleh semayang, kita boleh puasa, kita boleh memberi zakat, kita boleh pergi haji. Tapi kerja yang paling berat meninggal yang dilarang. Yang paling berat. Kerana banyak yang dilarang, ya jumlahnya banyak sekali. Jangan makan riba, jangan ngompat orang, jangan banyak orang, jangan mau kerja, macam-macam. Dia dilarangnya. Jadi itu tahap agama satu. Pertama apa dia? Pertama, sah i'tikad. Kalau kita jadi seorang Islam, sah i'tikad. Macam mana sah i'tikad dia? Mengikut apa yang i'tikad oleh Nabi, oleh Rasul, oleh ahli sunnah. Siapa ahli sunnah ya? Para Nabi. Ingat ya? Tulis ya. Kamus ahli sunnah apa? Para Nabi. Bukan Nabi Muhammad SAW. Kalau nikah kita di Muhammad SAW pun boleh. Ya katanya. Kalau kita ditanya oleh orang belajar. Ini tadi dengan apa yang diiktikad oleh ahli sunnah. Kerana banyak ahli sunnah tu banyak, mulai daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, dia semua ahli sunnah tidak ya. Kemudian diikut oleh para sahabat wal jamaah. Si dia ikut para jemaah ya, lain hal sisi kuat tu cukup dengan dia. Dalam soal tekad dia mengikut tekad oleh ahli sunnah. Kedua, benar niatnya, iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Tidak wadah. Kalaunya pergi rumah pak mentuanya, bukan main taatnya. Kita enggak pak mentuanya. Yang sunat-sunat pun dikerja semua. Pulang dah tahu nak mentua pak mentua, siang fardu pun lat. Apalagi siang sunat. Ya tak betul ya. Bahawa nasi ikhlas ibadat. Jadi surat ini. Ketiga itu menyempurnakan janji, iaitu mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Yang ringan ya, yang beratur nombor 4 tidak melampaui sekatan, iaitu meninggalkan segala yang dilarang. Mendapat yang larang, jangan makan benda yang haram, jangan minum benda yang haram, makan riba, makan judi, makan benda yang tidak dibenar oleh agama, ya jangan. Ya perlu diingat. Ya apa arti ya? Ya arti orang yang tandanya sudah beragama, agama Islam lah. Baik. Asas agama, ingat. Itu nampak tu. Punca agama. Siapa boleh diberi bracket rukun agama. Rukun mana? Asas agama, punca agama, pokok agama, rukun enggak sama nak mananya. Ada 4 tadi, asas agama, pokok agama, punca agama, rukun agama.
agama itu diasaskan, didirikan di atas 3 perkara, yaitu Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Apa itu Islam tu? Islam tu kita menyerahkan jiwa raga kita kepada perintah Allah dan Rasul. Dia digelar Islam. Menyerahkan jiwa raga kita. Daripada perkataan apa nama? Aslama. Dia telah menyerahkan dirinya. Ada suatu perkara menceritakan, aslamta, adakah kamu telah Islam? Naam, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah menyerahkan diriku kepada Tuhan seluruh segala alam. Ya, Islam. Jadi pakai apa nama, kalau kita belajar nahwu, aslama ya fi'il madhinya. Yuslamu. Aslama yuslamu. Dia telah menyerah atau sedang menyerah. Jadi Islaman, penyerahan. Arti Islam apa? Penyerah, kita nyerah diri kita kepada Allah semuanya sekali. Jadi dilakukan Islam, menyerah. Nak boleh kita nak disuka diserah, mesti suka mesti dilarang. Kita firman Tuhan kan di dalam surah Al-Kahfi, paman syaa falyu'min, mana yang dikehendakinya bagus lenyahlah, yang aku beriman. Wa man syaa falyakfur, mesti suka nya semua yang ingkar. Islam kedaya siapa mesti sempurna. Ada apa namanya, Nabi ditanya apa namanya oleh Jibril, tolong beritahukan aku, kata Jibril kepada Nabi, apa itu Islam? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa tu'tiyaz zakah wa shauma ramadan wa tahajjul bait. Artinya Nabi apa namanya ditanya oleh Jibril, apa itu apa nama Islam itu, bahwa engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan puasa dan haji ke Baitullah. Ya, itu Islam. Jadi rukun Islam apa? Rukunnya ada 5. Pertama, mengucap syahadat ya jadi tauhid. Ya, dalam tauhid ya. Kemudian jadi yang puasa, yang semayang, yang puasa, yang zakat, yang haji, ya masuk dalam bagian syariat. Islam apa Islam tadi? Kita bisa menyerahkan diri kita kepada Allah. Apa yang Tuhan perintah, ikut. Kalau kita dah pada Islam, Allah Ta'ala mengarah kita untuk kita mengesahkan Allah, tapi kita masih menyekutu Tuhan, bahawa mana Islam kita asyik betul. Kerana kita asyik nyerah dengan Allah. Apalagi asyik semayang, apalagi asyik ngeluar zakat, apalagi asyik puasa, apalagi asyik menunaikan haji, sedangkan syarat dah cukup. Kedua, iman. Iman artinya kita meyakinkan Allah dan Rasul adalah benar-benar ada. Iman itu yakin. Dalam hati kita meyakini, lidah kita menyebut. Macam kita menyebutkan La ilaha illallah, yang kata mulut. Kemudian apa kata hati? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi dua yang mesti. Jangan silap mulut menyebut la ilaha illallah, dalam hatinya kosong. Tak boleh. Mesti sebut La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Selain dia Allah yang bukan Tuhan. Itu syaitan, itu iblis, itu jin, atau makhluk. Jadi iman tu ada mempunyai
6 rukunnya. Di belakang hal yang diceritakan, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat. Malaikat ya disebut malaikat ya bukan seorang, ada 10 kepala besar tidak ya. Jibril, Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina Israel, Sayyidina Ridwan, Sayyidina Malik, Sayyidina Munkar dan Nakir. Ia semuanya kepala-kepala malaikat. Nama Sayyidina Zahir, tak ada nama Sayyidina tercatat dalam Al-Quran. Ada, dalam hadis ada. Perlu kita percaya. Dan beriman dengan apa lokasi yang ketiga? Wa kutubihi. Jamak ya. Kalau kitabihi, sebuah kitab aja. Jadi kutubihi, cepat tu je, kutubi. Kutubihi. Apa? Kitab ada 104 buah kitab. Yang masih ada sampai kini itu Al-Quran. Yang 103-nya sudah musnah di mamah zaman dan diubah suai oleh pengikut yang tak setia dengan agama tu, macam Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kutubi dan kitab yang besar ada 4, seperti Taurat, yang diturun kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Keduanya Zabur, diturun kepada Nabi Daud dalam bahasa Qibti, bahasa orang Mesir. Qibti. Ibrani itu bahasa Israel, Bani Israel. Yang ketiga Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Syriani. Dan keempat Al-Quran dalam bahasa Arabi, bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita. Kemudian not 100 ya merupakan kitab kecil-kecil, suhuf namanya. Jadi diturun dengan Nabi Ibrahim, diturun dengan Nabi Sis, diturun dengan Nabi Adam, ia ada kecil-kecil. Namun kita akhirnya itu wajib beriman dengan 103 buah ya. Tapi yang kita pelajari hanya Quran. Karena hukum-hukum dalam kitab-kitab yang 103 buah ya, semuanya tercakup dalam Al-Quran. Tak perlu kita nak belajar lagi. Apalagi kitab yang itu sudah diubah suai oleh pendeta Yahudi Nasrani. Karena tidak ya tapi bila berlaku anak-anak raja malah dosa, jadi raja menitahkan ulamanya tolong ubah. Benda anakku dibunuh oleh itu kelak. Hukumnya boleh ngebak mati. Perlulah bersidang ulamanya, mubah tutur Injil, mubah tutur Zabur, mubah tutur Taurat. Tapi Quran tak boleh. Pernah satu ketika Usamah, cucu ibu Nabi, sangat dicinta oleh Nabi. Rupanya orang mata agak aja Usamah minta ampun. Pak, ada anaknya boleh dikerat tangan, kena mencuri. Mungkin Nabi maaf ampun. Padahal kata Usamah, nak lain aku boleh terima. Tapi kalau hukum Allah, aku serempak. Sekalipun anakku Fatimah kalau yang curi, aku sitagama. Aku mesti potong tangannya. Baca Quran sampai kini itu, si ada berubah-ubah. Ya Al-Quran tak boleh diubah kena ya. Pertama Islam, itu ya. Ketiga ihsan. Ihsan tu kita akan bicara. Ihsan tu ada hadis Nabi mana khusus untuk sembahyang. Ada hadisnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Artinya itu bukan untuk zakat, bukan untuk tauhid, bukan untuk puasa, bukan untuk haji, untuk sembahyang. Kata Nabi,
Kalau kita sembahyang seolah-olah kita yang melihat Tuhan. Tapi kalau kita mampu malah hati kita dapat langgar Tuhan, balikkan Tuhan langgar kita. Apa maksudnya? Supaya hati, kalau kita sembahyang hati kita mesti khusyuk, mesti tawaduk, jangan ingat yang lain. Sebab kalau kita sembahyang tu mesti tenang dulu. Ambil obat dengan betul. Betul ambil obat, air betul. Jangan mengena air terlalu banyak. Dilarang, makruh. Untuk mengambil obat ya kita jangan bercakap-cakap. Mendapat jaga adab yang adab sebelah. Yakin air bersih. Ratakan anggota-anggota obat yang pakai tangan. Jangan harap air yang meleleh, jangan diratakan. Lepas habis obat, baca doa. Baru kita sembahyang. InsyaAllah sembahyang macam dia akan datang rasa khusyuk. Anta'budallaha, jika anda menyembah Allah, ka'annaka tarsulah, engkau melihatnya. Kau tahu khusyuk tadi. Dia dikatakan ka'an. Dalam ilmu nahwu tu ka'an tu bukan benar-benar. Seolah-olah kita yang dapat langgar Tuhan. Dia kata anta'budallaha ka'annaka. Ka'annaka ya ada 4, ada 5 yang menggroup dalam Al-Quran. Anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, tamanna. Ada tutup dalam Quran. Ya semua tutup ya untuk peribahasa semua. Kalau kita boleh tahu kan. Kita enggak. Doa ya ngaji disuruh menghafal semua kata ya. Ada zananna. Jadi kerana situ tu bukan benar-benar Nabi pun si ada Nabi madah macam ya ada minat Nabi mau tahu seolah-olah kita ya berada di seolah-olah kita dapat langgar Tuhan waktu kita sepanjang sembahyang daripada tahiyat hingga salam. Tapi si mungkin kita dapat langgar Tuhan. Dibalikkan kalaulah kita si dapat dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan langgar kita. Bila kita tanggal pun kita mesti khusyuk. Tak boleh baca sembarang. Tasbih baca betul. Ada orang baca cerita. Ayat si betul, Fatihah si betul, tahiyat si betul, tasbih si betul, kunut si betul. Tak boleh. Mesti baca dengan betul-betul. Kalau si dapat, belajarlah. Jangan ada seorang sahabat Nabi 3 kali ia sembahyang. Seorang Nabi sembahyang lagi macam mana dia? Sembahyang lagi kata Nabi. Sembahyang macam dia, sembahyang lagi kata Nabi. Lalu macam mana lagi? Maksudnya belajar. Kadangnya sembahyang si betul. Sujud si betul, rokok si betul, baca si betul. Lalu Nabi nyuruhnya ngulang. Maksudnya ngulang tadi, dia ulangnya sembahyang 3 kali. Sama macam juga. Maksud Nabi belajarlah. Mungkin wakafnya si betul, hurufnya si betul. Huruf yang sifat, huruf yang diadang oleh isti'ala. Dibacanya isti'ala tebal. Macam orang baca Fatihah, halam Fatihah. Mustaqim, mustaqim. Batang Fatihahnya betul. Kalau ada macam akhirat ya ihdinas siratal mustaqim. Kalau masih sifat tajwid memangnya betul bacaku. Tak aja ya. Tapi ingat huruf ta yang di awal kaf ya ada huruf istifal, huruf nipis. Oleh kerana dia duduk di depan kaf ya ada huruf yang tebal. Jadi dia diserap oleh kaf ya ta yang dia mustaqim. Dia taqim jadi. Kata mustaqim, taqim. Ta yang nipis. Belajarlah bunyi dengan ahli tajwid. Ada tuan imam bisa kirim wang kita dari Sesang. Tempat tuan imam lah. Dia menjawab lah. Abang Gani namanya. Dia pandai tajwid. Tapi baca ya si pandai. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai taqim. Kalau kita mikir, nampak tu juga yang macam kata ya kenapa? Kenanya tadi dilobi oleh kaf.
Telakap, gemuk-gemuk lah, gemuk, lalu gemuk. Mustaqim. Mustaqim. Daya ni, fiskim ni, tebal. Wajib tu. Banyak sekali dalam Quran ya. Surah macam, wa'tasimu. Mesti mana macam wa'tasimu. Mesti betul ni. Wa'tasimu. Sat ya isti'la. Kalau si betul nyebut taya dia ajak sana. Tebalan kata ta. Kata sarang ajak ta. Lalu tebal. Wa'tasimu. Pada ayat ta istifal lah. Sat ya istifal. Taya taya istifal. Sat ya isti'la. Cuba geng-geng ya tanya. Geng-geng ulah ya tanya. Semuanya macam wa'tasimu. Mesti wa'tasimu. Mesti wa'tasimu. Cermat yang bertaya. Kasih nyemuk cermat mesti wa'tasimu. Jadi ta jadinya. Batal. Bacaannya. Oleh karenanya bukan Fatihah hasil lah batal. Tapi haram. Kena tajwid dia rusak dekat ayat. Nah itu boleh banyak sekali nak orang macam dalam Quran. Macam kita macam fa'arid yang di akhir sekali surah As-Sajdah macam ni. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yanzurun. Fa'arid anhum wantazir. Kalau wantazir mesti wantazir. Kena zahaya apa namanya di belakang nun dia adalah huruf isti'la. Kenapa dia wantazir? Taya di kemang. Taya tu mesti hati nak kena yang kata. Jadi banyak ilmu yang perlu kita kemas kini kan. Banyak jadi ilmu tu mesti nak boleh berhenti belajar, ngajar, ya kerja kita. InsyaAllah. Tentang ini insyaAllah. Kau ada jam tak? Dan terima. Dan terima. Asli dia. Jadi bermakna kalau kita rukun agama itu mesti 3, tak boleh kurang. Islam, beriman, berihsan. Apa itu ihsan tu? Kalau dalam bersemayang seolah-olah kita dapat nanggal Tuhan. Seolah-olah. Tapi kalau saya dapat nanggal Tuhan, Tuhan nanggal kita. Ka'an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kalau kamu beribadah, seolah-olah kamu melihat Tuhan. Sebaliknya, kalau nak dapat nanggal, wa illam takun tarahu, sekali kamu tak dapat melihat Tuhan, wa innahu yaraka. Dia akan melihat kamu. Itu peribahasa yang diambil daripada hadis Nabi itu mesti diingat oleh kita. Kita baca sikit ya. Rukun Islam. Pertama Islam. Islam itu ialah apabila seseorang itu secara zahirnya mengikut dan menerima apa yang didatangkan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi itu? Siapa Nabi itu? Muhammad. Bila Nabi sallallahu tu di antara Nabi yang sallallahu yang mesti ada Muhammad di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya? Muhammad. Ya. Tentang apa yang diketahuinya kita tu mengenai agama secara darurat. Tidak perlu fikir dan bicara panjang lagi. Ya, seperti 2 kalimat syahadat. Bila nyebut apa namanya darurat tu, kita macam Fatihah. Ucap tak tu fikir, alhamdulillah lah tu sampai wala dhalin. Ya, arti darurat. Cik perlu fikir panjang. Baca Yasin katanya. Panjang kita mikir ya, panjang ya. Baca Kulhu, darurat ya. Lalu kita baca kena ya tapi darurat. Tidak perlu berfikir dan bicara lagi seperti 2 kalimat syahadat, sembahyang,
dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima. Kita mengikut apa yang dicontoh Nabi dan menerima apa yang diajar Nabi itu ialah mengaku dengan lidahnya apa yang tersebut itu dan tidak menolaknya ditolak. Sekalipun ia tidak mengamalkannya seperti meninggalkan sembahyang dan seumpamanya selama-lamanya. Tapi buaya tadinya masih percaya sekadarnya si sembahyang. Tapi ia masih menerima Islam ya. Kecuali nya pada sembahyang je kita. Dengan aku si follow sembahyang. Buaya nak kafir kan. Kalau nya pada ni aku malas saja. Tapi aku masih percaya sembahyang adalah perintah Tuhan ke atas aku. Kerana aku tu masih berdiri dalam Islam, masih Islamnya. Tapi ni mana sembahyang je kita. Aku si follow sembahyang lagi. Kalau ada betul-betul kan ya perlu dimotivasi mak orang lah. Mak orang tua-tua yang boleh dipandangnya dapat menarik balik supaya malunya betul kan ya. Semuanya Islam balik. Dan nama murtad tu rugi. Kafir murtad kafir rugi. Kita tak rugi. Apabila sekali kita murtad, kita sudah pergi haji berapa kali. Sudah bayar zakat sudah berapa tahun, sudah berapa banyak harta di zakat kita. Sekali kita syirik murtad, kita semua amalan habis sama sekali. Kemudian bujuk masuk baru dah kena syarat, baru mulai sembahyang baru buat dihitung, zakat baru dihitung, haji kalau pergi umrah buat dihitung, haji buat dihitung. Selama kita syirik, ya habis. Kita dituntut bayar qada. Berapa tahun kita kafir. Bila masuk Islam bayar qada. Orang kafir masuk Islam si perlu bayar qada. Kerana yang kafir benar. Kafir murtad tu yang paling berat. Bayar jangan cuba murtad 2-3 kali jangan. Udah Islam murtad lagi. Islam murtad. Habis mukhlisin yang pun pahala. Quran madah. Dosa lain aku terima. Tapi dosa syirik aku terima kata. Maksudnya nyasi terima ya. Baik kita mengucap baru 2 kalimah syahadat. Dan mulai daripada hari ya baru kita sembahyang baru dicatat baru. Walaupun kita dah sembahyang 50 tahun. Si fakir ni 50 tahun ni. Baru mulai sembahyang hari taubat ya buat dikira baru. Kalau sehari baru sehari sembahyang dia. Baru sehari. Mau kita mengatakan kita nak boleh wali anak kita. Tak boleh. Kalau ada anak lain pakai anak beradik dengan ataupun beradik dengan kita Islam lain pergi jadi wali anak buahnya, maka hakimlah jadi wali. Berat dalam murtad tu. Makanya kalau ada orang murtad tu murtad jatuh talak dengan bininya. Jatuh talak dengan bininya. Jadi minat belum cerai tanggal lo. Dapat nak rojok mengucap sahabat nyucap dua kalau satu dia naknya mengucap buatnya Islam semula. Tapi kalau nya lepas iddah bininya buat masuk Islam, terpaksa akad nikah baru kalau nya suka dengan bininya. Berat sekali kerja muatat. Akad nikah baru. Anak-anaknya nikah waktu nya agak murtadnya yang boleh jadi apa? Jadi wali. Kenanya kafir. Berat. Makanya murtad dia dijagakan. Dia untuk jaga yang murtad tu kita mesti jaga akidah. Akidah dia bukannya sakit. Bukan rasa kena sebuah air panas. Tiada. Salah tutur membuat jadi murtad. Salah perbuatan membuat jadi salah tekad membuat jadi murtad. Maka kita perlu jaga. Ialah guna kita perlu jatuh ni untuk mengatasi supaya kita jangan terlibat dalam perkara yang boleh membawa kita jadi murtad. Murtad ni pecah, imannya pecah. Islam ialah apabila seseorang itu secara zahirnya mengikut dan menerima apa yang didatangkan kepadanya oleh Nabi SAW, tetapi tentang apa yang diketahuinya mengenai agama secara darurat. Tidak perlu fikir dan bicara lagi seperti 2 kalimah syahadat, sembahyang, dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima. Itu ialah ia mengaku dengan lidahnya apa yang tersebut itu dan tidak menolaknya sekalipun ia tidak mengamalkannya seperti meninggal sembahyang dan seumpamanya selama-lamanya. Ia meninggal sembahyang anak-anak banyak orang kita
tu semua semayang. Tapi nya si backgroundnya kafir. Tutunya masih Islam tutunya. Kecuali mana aku semua semayang lagi. Semayang si wajib atasku barunya murtad. Kalinya semayang aja minat aku malas saya malas aku nak semayang malas. Tapi bukannya nentang hal wajib. Nya masih menerima semayang wajib katanya. Minatnya sebab dia berdosa besar aja lah. Tapi belum sampai ke peringkat jadi murtad. Hati-hati. Murtad tu besar belum berlaku. Tak boleh jadi wali nikah nak. Kalau nya sekira lepas 3, kalau lagi masih muda bininya lah, lepas 3 kali head, si rujuk balik, akad nikah baru. Jadi bini baru, akad nikah baru. Kejut ni je Islam nak apa hal dia datang lagi. Oh, aku murtad. Berani macam saya. Makanya harus hati-hati. Hal tauhid itu besar sekali. Punya skop dia besar sekali. Makanya kita jaga akidah, jaga hati, jaga tutur dan jaga perbuatan supaya jangan jadi orang yang musyrik walillah. Hari itu ukur apa Zuhur jadi orang? 12 lebih. Tengah itu pergi nyambung ah. Berdua. Berdua sesepuh. Berdua. Wah, itu apa? Ada iman ibu tak ada? Ibu tak ada iman ke? Oh, pasti lah. Ah? Katanya jadi? Tahu dah. Ada bro. Hah? Ada. Nah, yang iman. Kita baca sikit lagi lah. Kaya kata iman. Apa di Islam tu? Kita menyerahkan diri kita, menyerahkan diri jiwa raga kita kepada Allah dan Rasul. Jadi kita Islam, menyerahkan jiwa raga kita. Kini itu si nampak. Waktu mari menyerah apa? Nabi kata kita nak diserang sidak nun. Kita mesti dikerah tenaga untuk perang sabil kena nak melanggar kita. Ia namanya riya. Kalau ada harta bantu. Tidak ada harta jadi askar. Ia kata Islam waktu ketika itu si nampak. Kita jangan kerja apa yang diperlu yang dirukunnya agama aja tu amare. Berat. Sebab ia sidak ia surganya besar. Mati syahid. Tuhan mati syahid tu Tuhan beri kurniangannya rasa kena kubit tu, rasa kena ia aja. Sikit. Walaupun berlubang dadanya kena tumbak. Waktunya berlubang atau nak rasanya rasa kena kubit sikit aja. Besar. Bayar para sahabat sejarah bahawa warnanya luka Luka je tanggal kita bebe, tanggal lengannya kena pedang. Pulang wahid. Bukan perang. Siapa yang jaga? Kata Rasulullah, ada lagi kita nak perang, orang ngaco kita. Aku Rasulullah masalah aku je, nulis. Masalah lagi. Khalid bin Walid dia ingin nak gugur mati perang. Si mati gugur. Dia ingin nak mati gugur. Tapi, Nabi dah berjanji, siapa kita sudah masuk list perang, sama ada kita hidup atau mati, kita sudah dijanji Tuhan kita dapat syurga. Jadi, ialah besar dosanya kalau orang lari daripada medan perang. Jadi murtad. Namun, merasa kena kubit. Buat apa nak kubit? Sini kita tahu dalilnya kena kubit. Berapa orang sahabat Nabi kudung situ. Kudung situ. Lagi masih perang. Kudung situ masih. Saya lagi tangan pakai megang pedang. Baru ni gogor daripada atas kuda. Barunya mati. Mungkin kita akan putus itu, dia kita mati. Ada seorang sahabatnya menahan Nabi
Betul takut Nabi kena panah. Betul matanya kena panah. Nabi gigit matanya. Keluar gigit matanya. Dicabut Nabi apa namanya? Panah. Bersama dengan bentuk matanya keluar. Dicabut Nabi panah daripada matanya. Ditapuk Nabi balik ke matanya. Air masuk balik matanya. Cerah lebih cerah daripada masa lama. Oh, kurang sabil. Kalau kita dengar sejarah peperangan Nabi dia, rindu kita dengar. Ya, makanya apa namanya dalam Islam tu apa namanya tinggi ya, kalau hadis Nabi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam tu tinggi, tidak ada yang meninggi agama Islam tu. Ya kita ingat. So kita dengar kayak itu lah dalam YouTube tu kalau kita dengar ada ulama-ulama yang mutakhirin menceritakan kita disuruh melihat katanya Ramadan tu kan apa peristiwa besar dunia akan berlaku kita tanggal katanya kalau ngikut hadis Nabi dibaca dia akan pergolakan besar dalam Islam. Kalaulah Raja Salman tu meninggal, Saudi akan bergolak. Kenapa? Kerana anak Raja Sulaiman tu semua nyerah, giliran si dapat ciknya lain untuk jadi raja. Pegang si Sulaiman. Rupanya baik, nya pergi ke Indonesia ya, nya nanggal di antara Yahudi dengan Amerika itu siapa dipisah. Apa dia? Kemudian di antara China dengan Rusia siapa terpisah kerana satu Islam komunis. Makanya waktu mencari jalan untuk mencari sahabat Islam ialah yang pergi Indonesia. Perjuangan Jokowi supaya umat Islam tu kita mesti akan menghadap perpaduan umat Islam. Memang benar-benar King Sulaiman itu merupakan agamanya apa namanya akidahnya Sunni. Daripada Raja Saud mari dak Faisal mari yang Wahabi tapi itu rupanya Sunni. Bayalah apa namanya sidak lain tu tak berapa setuju dengannya kenanya tu apa namanya tadi Islamnya yang murni ya. Serius Sulaiman kadang-kadang caranya beragama, caranya beribadat betul-betulnya adalah orang yang benar-benar mendolatkan Islam. Maka kita apa namanya ulama macam apa perlu kita sanjungi lah. Kalau kita nanggar adalah dalam ceramah lah yang kita carilah YouTube namanya cari kita pensyarah yang cerita hal-hal zaman tu Ustaz Ahmad Baikuni ini Ahmad Baikuni carilah YouTube. Yang orang ulama Hindunya. Ulamanya. Ahmad Baikuni. B-A-I. Kuni Q. Q-U-N-I. Cik katanya semua kalau kita lengannya ceramah nyesi pendek ceramah ya paling pendeknya 40 minit benda sampai sejam setengahnya cerita. Saya kalau dah langgar ya memang saya berak berkemih loh. Habis loh si macam lain lagi langgar kita langgarnya nyamuk bawahnya. Baiklah tu seorang baik tu ada tak nak doktor India sama ada doktor India nak mesti ada Zakir Naik. Alhamdulillah raya jo kita muji Mahathir lah. Sudah India situ supaya diusir ke
Pulang dia pakai bunuh saja, pakai bunuh saja Hindu di India. Mana semua, mana dia mestinya dibunuh saja. Gamenya sudah Dr. Zakir, sudah King Solomon, sudah apa namanya Dr. Dr. Yusuf Qaradawi, sudah Recep Erdogan. Sudah ya uang yang DDM supaya tidak dibunuh oleh sudah Kristen tu. Karena sudah ya kuat gilanya menjaga Islam lah. Jadi sudah perlu apa sawal. Ada 7 sudah katanya. Sampai 4 orang. Rupanya siapa nama Presiden Mesir pokoknya ada mempunyai darah Yahudi pokoknya. SCC. LCC ya. Oh, jelas lah. Mendingan sudah ya, nak tunjuk ya. Jadi kita ingat. Ngikut kata dalam sejarah ya, orang yang bergelar Mahdi itu, ngikutnya umur Nabi Yahya tahun 2000 tahun 2020 tahun 2022 dia cukup umur 24 tahun. Berapa tahun lagi ya? Itu 22 kan? Cuma kita cari doktor yang umur pasal. Jadi memang kajian analisis. Walaupun hari kiamat tu pada zahirnya Nabi ditanya oleh Jibril, bila kiamat datang? Nabi beritahu orang yang kena tanya lebih tahu daripada orang ditanya. Menanya. Tapi namun Tuhan beri clue. Ada clue-clue tu. Si ditutup minatnya pada seperti clue-nya kata hadis Nabi pada kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Tapi bulan berapa? Tahun berapa ia ditutup. Tapi di mana hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Sebab ada clue ya. Ada siap ulama mengkaji. Makanya kita apa namanya. Jadi adik-adik hari zaman tu kita perlu ingat. Katanya Nabi Yahya kalau tidak salah tahun Nabi Yahya tu atau kita enggak ada ramalannya Nabi Yahya nama Mahdi itu dia lahir tahun 2000. Tu hitung. Itu berapa ada tu bah? 2 tahun. 2 tahun. Kalau 24 di sekitar 2024 atau 2022 kan itu 4 tahun. Nabi Yahya kena cari je waktu tu. Yahudi cari, Kristen cari nak menang je. Sedang dicari. Tapi kalau Tuhan dah takdirnya hidup, sudah pada carilah. Macam Nabi Musa. Nabi Musa akan diberitahu oleh ahli nujum pada Firaun, ada niat akan zahir tahun tu, ni apabila dewasa akhirnya akan numbang kerja kita. Apa pun sampai wang buntin pada tahun tu tanggal. Akhir tahun tanggal. Kalau yang lelaki bunuh, perempuan jangan. Ya, dan Nabi Musa akan lahir tahun ni. Nabi Musa lahir. Betul ceritanya. Apa namanya? Waktu maknya melahirnya di rumahnya, ada askar datang. Nanggau buntin lah. Nabi Yusuf dah lahir waktu ya. Maknya malah kuih. Muazzin Nabi Musa malah kuih. Sini dongkak. Menikah di luar. Apa namanya. Dapat dia tahu. Ya, mak jengkah mak jalan besen. Susah kan? Jengkah dalam besen. Air rebus saya lepas ya. Dia mukus kuih. Kata maknya daripada anak tu dibunuh orang. Aku dengan anak aku nanti jengkah lah ya. Tutup. Bunyilah. Apa namanya? Kawah. Pop. Air. Datang sekarang. Apa lah untuk kuih? Si yang dengan kuih siap dah lah sekarang nak muka. Padahal dia usaha lah ya.
Kata tamatnya buka. Senyum je anaknya dalamnya. Tak ada apa-apa. Ayalah maka datang perintah. Suruh je Nabi Musa tu engkah dalam peti, anyut. Yalah, tu pergi Mesir ya. Bukan istana ya. Anyut. Si masuk kasuan yang besar. Kasuan kecil aja ada telik kecil-kecil masuk saya. Lalu terlampar di istana di Mesir ya. Dia jumpa orang bekerja di istana. Ni minyak kecil. Lalu dipadah dengan Siti Aisyah. Ni minyak kecil yang comel dalamnya. Dia ambilnya. Lalu dia buat ni. Tangga ni minyak tu di tangga kemudian laki. Kata besar, kata Fir'aun, jangan ni minyak tu kali nak daripada nujum. Kata Siti Aisyah, tu biar bagus macam ni, dan biar macam tu nak jadi. Lalu si jadi Fir'aun nak monohnya. Dinanglah, inang je katanya. Kita ada anak, dinang. Satu ketika Musa ya apa namanya manja. Fir'aun tu orang kaya. Janggut-janggut ditatah dengan mulian janggutnya. Itu mengalap pada ya ni Musa megang janggut narik ke dia. Tercabut. Banyak bulu janggutnya tercabut. Bisa carinya. Jangan ni biar tu kali nak kata nujum nak numbang kerja aku. Itu biar kecil si bakal kita sini. Sama ada kita kena ya. Si ni biar lagi kecil dia sakit aku kena tariknya katanya. Lalu disuruh dia ambil. Kalau kita amadahnya bakal, dia ambil dia ambil pisang original dengan pisang yang dibuat daripada tembaga. Pisang tembaga ditunuk, suruh panas, dingkas sama lantapak ya disaji makan Nabi apa? Makan Nabi Musa. Nabi Musa tenang, yang kecil ada akal juga. Nak ambil pisang, lalu jual, ditulak jual, ngagak tembaga. Ianya megang tembaganya silukus. Ianya lalu dingkah mulut. Ialah lidahnya mercor. Bayalah Nabi Musa ya bahasanya si apa nama? Bahasanya si jelas. Ialah Quran Rabbi syrah li sadri ya. Apabila Tuhan beritahu dengan Nabi Musa, kau pergi jumpa Fir'aun, ajaknya masuk Islam. Kerana Nabi Musa lidah kita sebab mbak abang kau Nabi Harun pakai juga bahasa. Ada tunggah Nabi yang dia berjumpa dengan Fir'aun. Ialah Musa lidahnya. Maka ialah jadi doa ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu penting. Jadi doa kita. Ya asal dia. Kalau kita langkah sejarah kata ya. Jadi kalau Nabi ya hidup 24 ataupun 22. Mungkin jadi apa nak katanya Nabi ya waktu tu nya sedang belajar jualah dalam agama Islam. Kena waya nya akan hidup. Nya apa lagi keluar bermakna jaraknya dengan Nabi Isa dekat. Jangan umur kita kan. Kalau kita lagi hidup Tuhan 23 tahun lagi kita akan dengar peristiwa ya. Cobalah kita perhati Ramadan ni lah. Ngikut kata ulama ya Israel akan tumbang Ramadan tahun 1442. Tontonlah. Tonton tahun 1442 kita perhati. Kalau benar ramalan para ulama ya katanya Israel akan tumbang kerjaan nyata ini Yahudi. Siapa nama pernah menteri tu? Netanyahu nama kan? Apa jenis Netanyahu? Tengah, ingat apa dia? Belalai si tu apa tu? Siapa kan? Siapa? Bulan awal, akhir, jual, akhir, Rejab, Syaban. Katanya tanggal Ramadan. Kalau kita tanggal, kena ulama meramal. Hadis Nabi itu dikompirnya kena ya. Mudah-mudahan. Tidak ada dalil. Apa dalil? Hadis ada kemungkinan. Cuma kita tanggal. Dua kuasa besar si dapat menghancurkan Taliban. Oh ya. Dua kuasa besar. Rusia nak menghancur Taliban. Golong tikar. Kemudian Amerika nolong ngajar anak Pakistan tu malah bom, malah senjata, malah pindah
Kemudian apa nama isi dakwah melawan Amerika Walid. Nah, kepak Amerika bunuh. Akhirnya dah bikin itu udah berapa ratus 400 lebih dah sidak yang dipenjara oleh kerajaan Afghan udah dirilis itu dah. Sidak beramal mungkin sidak tu lah akan nyusup ke seorang kan mantu untuk membela apa namanya tanah Palestin yang diduduki oleh Yahudi. Yang tanggal Jumat pertama Ramadan, kedua Ramadan dekat tanggal. Kalau yang benar berlaku ya kelak, kita syukurlah supaya umat Islam siapa namanya terselamat daripada kezaliman. Walau banyak gila sudah mati, 22,000 dah mati. Taliban artinya mahasiswa, yang arti Taliban yang mahasiswa ya. Nanti kan